Alhamdulillah, kita telah pun diperlihatkan tadi dengan satu video pendek, yang mana video tersebut menggambarkan kepada kita bila berlaku sedikit masalah ketidakfahaman di antara suami dan isteri. Dan di akhir video tadi telah memperlihatkan juga kepada kita satu penyelesaian yang telah disepakati oleh suami dan isteri yang masing-masing merasakan ada kesilapan pada diri masing-masing. Kesedaran tu muncul bila? First, bila mana tindakan isteri merujuk kepada penasihat yang tepat. Bayangkan saudari, kalau isteri yang tertekan, dia jumpa penasihat yang mengambil kesempatan. Mungkin dia akan bagi nasihat yang tak sepatutnya. Tapi penasihat si isteri tadi ni, dia kata apa? Dia nasihatkan rujuk kepada orang yang tepat. Maksud dia nasihat untuk rujuk ke pejabat agama. Alhamdulillah. Bila mana pasangan suami isteri hadir ke pejabat agama, tengok. Antara suami dengan isteri, siapa yang lebih aktif? Okey. Tajuk ni diperjelaskan dalam tajuk komunikasi. Yang mana semua kita tahu, orang perempuan ni, verb yang diperuntukkan kepada mereka banyak. Okey, kajian mendapati untuk orang perempuan ni sehari semalam mereka diperuntukkan sehingga 28,000 patah perkataan untuk dihabiskan sehari semalam. Sebab itulah bila masuk jumpa ustaz kaunselor tu dia bagi M16 kan, suami relax ya, sebab suami diperuntukkan hanya paling banyak 8,000 patah perkataan saja. Ini tajuk komunikasi. Okey, saya tak nak sentuh yang tu, cuma saya nak ambil sikit saja. Maksud di sini, walaupun sekarang ni saudara-saudari yang masih belum bergelar sebagai suami isteri, kalau ditanya apa pandangan saudari kepada bakal suami saudari, begitu juga kalau saya lontarkan pertanyaan, apa pandangan saudara kepada bakal isteri saudara? Masing-masing kata, Alhamdulillah Ustaz, pasangan yang saya pilih ni perfect untuk diri saya sendiri. Ya, sekarang masih belum masuk dalam dunia realiti. Apa itu dunia realiti? Rumah tangga. Sekarang ni, siapa ni kata, kalaulah saudara-saudari nak pi mana-mana. Okey, naik kenderaan, naik kereta misal kata. Katakanlah Nurul Hafizah. Oh Nurul. Nurul Hafizah. Tolong respon. Nurul Hafizah, unmute tu. Tak jumpa. Tekan mic tu, bagi hilang merah tu. Tak jumpa. Nurul Hafizah tak jumpa. Oh, mic rosak. Okey, no problem. Nur Iwani. Nur Iwani. Ya, saya. Nur Iwani orang mana? Orang Kedah. Orang Citra. Kedah. Hang Kedah juga sekapai lah kita kan. Pernah tak naik kereta sekali dengan tunang? Tunang lah kan? Tak ada lagi. Balok ada lagi? Orang Kedah kata balok ya. Ada lagi? Kenalan je. Pernah naik kereta sekali tak?
pernah lah. Jawab betul-betul. Pernah kan? Okey. Bila Iwani naik kereta sekali dengan Cik Abang tu lah. Yang insya-Allah lah bakal suami kan? Kan? InsyaAllah. Insya-Allah. Dalam perjalanan nak pergi Bandar Al-Ustaz ni saya kata, Iwani duduk di mana ni? Jitra. Dia ambil daripada Jitra nak pergi Al-Ustaz Mall. Contoh. Okey. Ataupun AC. AC Al-Ustaz Central. Dia lah tu AC. Okey. Dalam perjalanan daripada Jitra nak pergi ke AC ataupun Al-Ustaz Mall, Iwani terasa nak terkentut. Rasa-rasa Iwani kentut tak? Tak. Tengok jawapan dia. Katanya lelaki pun sama Dia akan kalau boleh tu nak tahan kentutan tu. Sebab apa? Nak jaga relationship tu. Itu sebelum kahwin. Semua cantik. Sebab masa tu ingat saudara-saudari dalam keadaan dunia lakonan. Selagi belum bergelar sebagai suami dan isteri. Ayak tumpah. Ayak ah. Ayak. Dia pula dah. Sudah. Tolong Iwani, okey, terima kasih, tolong mute balik. Tidak pun kami itu. Okey, terima kasih. Satu lagi saya minta kerjasama Bisa kata kalau selesai apa semua tu tolong mute balik sebab kalau tak mute dia akan mengganggu pendengaran saya dan penyampaian saya. Okey, terima kasih semua. Dunia sekarang ni sebelum saudara-saudari bergelar sebagai suami dan isteri, itu dikatakan dunia lakonan. Pasangan kita tu adalah yang bagi kita terbaik untuk diri kita. Dan kita pula akan menonjolkan diri kita sebagai pasangan yang terbaik untuk bakal, kalau isteri, bakal suami. Kalau isteri juga bakal isteri ni, bakal mak mentua. Nak beritahu dekat mak mentua, bakal mak mentua tu, akulah bakal menantumu yang terbaik sekarang. Tetapi saudara-saudari, ku sangka panas hingga ke petang, rupa-rupanya hujan di tengah hari. Lautan mana tidak bergelora, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Okey, Piramli kata apa? Sedangkan lidah lagi kan tergigit, ini kan pula suami isteri. Bila mana saudara-saudari telah pun bergelar sebagai suami isteri, bermulalah di sana yang dikatakan alam yang sebenar sebagai suami dan juga sebagai isteri. Kalau kita tengok budak-budak remaja lah, hampa lah katakan, kalau saya tengok, kalau naik motor tu, si lelaki dan si perempuan, si lelaki driver, si perempuan pembonceng, boleh tengok keakraban yang berlaku tu. Si pembonceng ni dia akan peluk pinggang driver ni, Allah, kalau boleh tak mau lepas. Pasal apa? Driver kira duk tekan minyak, saat-saat tekan brake. Pulai minyak, tekan brake. Tu dia. Duk apa selalu tu. Itu paling-paling kalau kita nak yang sangka baik ni baru kahwin. Itulah kedudukan dia. Tetapi bila mana kita tengok yang naik motor tu, driver, dia punya pemandu dia, kemudian pembonceng duduk belakang. Pembonceng ni dia bukan pegang pinggang driver ni, tapi dia pegang tuhak belakang tu, besi belakang tu. Itu menunjukkan bahawa pasangan ni dah season dah lama dah. Itu perbuatan. Ingat, bukan menjadi orang kata apa lazim, tak, tapi sebenarnya berlaku disebabkan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni saudara-saudari adalah sebaik-baik kejadian
sebagaimana firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan manusia ini, kata Allah, adalah sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian ni macam mana? Okey, kita tengok, kita bandingkan diri kita ni dengan haiwan. Kita ambil kucing lah, katakan. Kedudukan, bila kita letak di depan kita, manusia dan juga kucing. Kita tengok kedudukan manusia dengan kucing pun dah ada beza dah. Manusia, dia bila berdiri, dia berdiri atas dua kaki. Di bawah sekali kaki. Atas sikit, dia punya kemaluan. Atas pada kemaluan, perut. Atas perut, kepala. Di kepala ada otak. Okey? Itu kedudukan manusia. Tertegak macam tu. Kaki, kemaluan, perut, kepala yang ada otak. Kucing, bila dia berdiri, dia duduk di atas 4 kaki dia. Di mana letak kemaluan dia? Di bahagian belakang. Di mana letak perut dia? Tengah sikit. Di mana letak kepala dia? Di hujung. Kedudukan dia sama. Okey? Kaki bawah, badan dia macam tu. Kepala sini, perut sini, kemaluan hujung. Beza tak kedudukan dia dengan manusia? Beza. Sebab kedudukan manusia, kepala atas sekali. Bawah perut. Bawah perut, kemaluan. Nak menggambarkan kepada kita, bila kita nak melakukan sesuatu yang mungkin memudarat kita. Sebab, bawah sekali itu nafsu. Yang mana kemaluan ni boleh menyebabkan berlaku macam-macam. Kalau lelaki sama perempuan bertemu, yang mereka bukan suami isteri. Bila perut dah selesa, kenyang misal kata, nafsu bergelodak, mai ke kepala, otak ni sama ada sama dengan dia ada filter, iaitu akal. Akal ni pula berpandukan kepada ilmu. Insya-Allah kedudukan lelaki ataupun perempuan tersebut cantik. Sebab walaupun nafsu dia bergelodak, tapi akal yang duduk di atas kali ini akan menyatakan perempuan ini ataupun lelaki ini belum halal untuk kamu. Nampak? Itulah yang Allah kata manusia adalah sebaik-baik kejadian. Kedudukan dia tu. Berbanding dengan kucing yang kemaluan dia, perut dia dan otak dia duduk selari. Dia dilahirkan oleh ibu dia. Tapi bila dia besar, dalam satu rumah, dia tengok ibu dia ni lain macam. Last kali, dia pula yang akan kacau ibu dia. Lahirlah anak hasil kacau ibu dia tu, cucuku dan adikku dan anakku. Faham tak maksud saya? Sebab kucing yang kedudukan nafsu, perut dengan juga kepala otak tu sama. Tidak ada beza. Saudara, oleh sebab itu, bila Allah dah menyatakan kita adalah sebaik-baik kejadian, kita kena buktikan bahawa kita adalah sebaik-baik makhluk yang diutuskan, dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini. Apatah lagi, kita ini telah pun diiktiraf oleh Allah dengan firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ni umat manusia adalah umat yang terbaik yang telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini. Walaupun saudara-saudari kita dalam pengiktirafan Allah makhluk yang terbaik, Allah still memperingatkan kita bahawa kita ini kadang-kadang tersasar. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Manusia ni, kata Rasulullah, tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan
dan salah dan juga lupa. Dan wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah ialah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia senantiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Saudara, kita ambil pasangan kita sebagai suami dan juga sebagai isteri. Alhamdulillah, kita ni telah pun termasuk dalam umat yang telah diperakukan oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah kata, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Rasulullah sendiri kata, nikah ini adalah merupakan sunnahku. Siapa-siapa yang tak ikut sunnahku, dia bukan daripada golongan umatku. Ni yang saudara-saudari 40 orang lebih hari ini ikuti kursus ni pasal apa? Sebab nak melayakkan saudara-saudari submit borang perkahwinan. Kan? Okey. Bila dah termeterai ikatan yang dikatakan perkahwinan. Apa itu perkahwinan? Akad yang menghalalkan persetubuhan di antara suami dan isteri dengan lafaz nikah, tazwij atau seumpama dengannya. Wali nikahkan bakal suami dengan anak dia dengan mas kahwin tunai. Si suami pula terima nikah tu dengan mas kahwin tunai. Bergelarlah kamu kelak sebagai suami dan isteri. Ya, kita sekarang ni bergelar umat Nabi Muhammad yang diiktiraf dah oleh baginda Rasul sebagaimana sabda Nabi, sebab kita dah berkahwin. Mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mungkin sampai tahun yang ke-10. Alhamdulillah. Aman bahagia. Saudara, saudari kena ingat. Kita orang Melayu ni ada satu perasaan yang tak dapat tidak akan ada juga di kalangan kita, iaitu yang dikatakan, aku tak senang tengok orang senang. Pernah dengar tak slogan tu? Kita tengok dia tu bahagia loh, kereta besar, rumah besar, kita mai rasa iri hati. Ini masalah orang Melayu. Sebab itulah Profesor Madya Muhyiddin, Abdul Razak Muhyiddin tu, dia buat Mami Jarum sampai 1, 2, 3. Nak menggambarkan kelarai orang-orang Melayu. Aku tak senang tengok orang senang. Ini problem dia. Sebab ada mazmumah dalam jiwa kita. Itu biasa. Sebab Allah sendiri dah abang. Kita ini dijadikan senantiasa menghadapi kesulitan dan kesukaran. Sebab semasa awal kejadian Tok Adam kita, okey, ingat kita ini ada dua bentuk. Satu roh, satu lagi jasad. Roh ni awal-awal diciptakan, kemudian barulah jasad dijadikan. Semasa Allah nak jadikan Tok Adam kita ni, Allah perintahkan malaikat. Ramai malaikat, Jibril, Mikail turun pergi ke bumi. Pasal Allah suruh ambil seraup tanah di muka bumi ni untuk dibentuk lembaga. Semua malaikat yang diutuskan oleh Allah tak sanggup ambil tanah di bumi. Bila bumi tanya, hang ambil tanah daripada aku ni nak buat apa? Jawab malaikat, Allah nak jadikan makhluk yang bernama manusia. Okey, no problem. Kemudian bumi tanya lagi malaikat, kesudahan manusia yang hang ambil daripada aku ni, tanya bumi, nak pergi ke mana?
Malaikat tak boleh jawab. Dia naik jumpa Allah balik dan Allah jawab, sebahagian syurga, sebahagian lagi neraka. Bila perkhabaran tu diberitahu kepada bumi, bumi kata, aku tak redha. Hang ambil tanah daripada aku. Aku tak nak daripada aku ni masuk neraka Allah. Malaikat yang lain semua tak sanggup nak buat. Last sekali Allah utuskan yang dikatakan Israel yang cabut nyawa. Barulah boleh diambil tanah daripada bumi ni, dibentuk, diletakkan di depan syurga. Ini kisah-kisah ni saya cerita sikit. Nak abang kata ada ruang kita ni untuk melakukan kesalahan. Allah minta Jibril cipta dan dijadi bentuklah manusia macam kita sekarang ni, ada kepala, ada badan, ada kaki apa semua ni. Sebelum ditiupkan roh, malaikat kagum. Kemudian Azazil ni siapa dia? Raja Iblis pun kagum dengan ciptaan Allah ni. Dia mai dekat bentuk tubuh Adam kita ni yang belum ada roh lagi ni, ditepuk-tepuk, tiba-tiba bentuk ni ada rongga di dalamnya tu. Bila Iblis ni tengok ada rongga dalam tubuh yang dibinakan tadi ni, first lembaga Adam ni, dia masuk dalam tubuh tu Adam. Dia kata, oh ini ni kami boleh ganggu dia. Rongga-rongga ni ialah saluran-saluran darah yang ada dalam tubuh badan kita. Iblis sendiri kata, kalaulah macam ni, aku boleh ganggu gugat dia. Inilah yang Allah kata, kita menghadapi kesulitan dan kesukaran. Sebab ada gangguan daripada Iblis laknatullah tadi ni. Itu peranan dia. Allah jadikan 3 makhluk besar. 1 jin. Bukan, minta maaf. 1 malaikat daripada cahaya. 100 makhluk yang dijadikan Allah, malaikat mewakili 90%. Okey, itu makhluk yang pertama daripada cahaya. Yang kedua daripada api, iaitu Iblis. 9%. Lebihnya berapa lagi? 1%. Siapa dia? Kita manusia. 3 makhluk yang besar ini, yang pertama daripada cahaya tidak ada langsung nafsu. Hanya iman saja. Sebab itulah iman malaikat stabil. Tidak naik, tidak kurang. Manakala Iblis yang 9% ni, iman dia sikit. Tetapi nafsu dia yang paling banyak. Jadi iman Iblis senantiasa berkurang. Tak bertambah-tambah langsung. Sebab itulah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang 1% iaitu kita, iman kita sama ada boleh jadi lebih daripada malaikat, maksud dia iman naik. Ataupun lebih hina daripada Iblis, turun iman kita. Okey, yang paling hebat, iman lebih daripada malaikat. Nabi Muhammad telah menggambarkan dia dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sampai ke langit yang ke-7, nak pergi ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak boleh ikut serta Nabi menghadap Allah. Itu nabang dia, iman manusia lebih daripada malaikat. Manakala iman yang lebih teruk daripada Iblis ialah diwakili oleh Fir'aun. Fir'aun mengaku diri dia Tuhan. Iblis sendiri tak berani mengaku dia Tuhan. Kita nak duduk tang mana? Nak lebih daripada malaikat atau nak sama dengan Iblis? Harap-harap kita sebagai manusia senantiasa bertambah iman kita. Bila Nabi kata, al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Allah akan uji kita walaupun bahagia mana kita dengan ujian-ujian yang tertentu. Problem dia sekarang ni,
kita nak terima ujian daripada Allah sebagai pasangan yang berkasih sayang suami isteri, ibu dan ayah ni, sekadar mana tahap kita menangani ujian tersebut. Ini masalah dia. Ingat saudara-saudari, semua orang akan hadapi ujian. Nabi sendiri diuji. Kalau peristiwa Perang Jamal berlaku, Ummul Mukminin tertinggal di perjalanan sebelum balik ke Mekah, ke Madinah. Berlaku kes. Cari yang saya maksudkan, Perang Jamal. Sehingga Nabi tak hidup sekali dengan Ummul Mukminin Aisyah. Lama mana? Okey. Sampai Abu Bakar, mak mentua Nabi, sahabat Nabi, ayah kepada Aisyah, rasa kelam dunia ni. Itu ujian Nabi dengan Aisyah, Ummul Mukminin kita. Jadi, Nabi pun diuji, apatah lagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada di sana hikmah-hikmah dia. Allah uji semua tu. Yang pertama dikatakan di sini, untuk apa? Untuk meningkatkan keteguhan akidah, kepercayaan dalaman kita bahawa kita adalah hamba Allah. Bila kita ni memperakukan diri kita sebagai hamba Allah, maka kita akan senantiasa sabar untuk menghadapi apa sahaja ujian yang Allah timpakan kepada kita. Bila kita sabar, kita senantiasa bersyukur. Bukankah Allah telah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu umat hamba aku bersyukur dengan nikmat yang aku bagi, aku akan tambah lagi nikmat yang telah aku bagi ini. Aku gandakan lagi. Tapi kalau kamu kufur, ingat azab aku amat pedih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, untuk mendidik diri kita ini senantiasa taqarrub kepada Allah, dekat kepada Allah. Ada masalah, kita bermunajat dengan dia. Bangun tengah-tengah malam, salat tahajud, salat taubat dan sebagainya. Yang kedua, Allah uji kita. Kalau berlaku konflik ke macam-macam lah. Mungkin kahwin 5 tahun, pasangan sakit misal kata. Tu pun masalah tu. Okey? Macam ada pelakon seorang di Malaysia kan. Apa nama tak tahu. Yang isteri dia lumpuh kan. Ada kisah dia tu. Dia jaga isteri dia. Berpuluh tahun dah. Alhamdulillah. Suami misali lah tu. Okey, dia tak ceraikan isteri dia. Ada juga yang satu lagi tu, isteri dia lumpuh je sampailah isteri dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Hebatnya suami yang macam tu. Dia tak tinggalkan isteri dia. Dia still jaga isteri dia sampai meninggal. Sebab Allah nak uji dia dan Allah nak menghapuskan dosa-dosa dia. Dan dosa-dosa orang yang ditimpa kesakitan tu. Ingat, saudara-saudari, Allah uji kita ni bukan saja-saja nah. Allah akan bagi ganjaran pahala dekat kita. Contoh dia macam ni. Kita semua ni dah ada ketentuan tau. Kita semua ni dah ada kesudahan dia. Usia kita 120 hari dalam perut mak kita ataupun 4 bulan, kita bergelar janin dalam perut mak kita. Allah perintahkan malaikat petik satu roh untuk ditiupkan masuk dalam janin yang dikandung oleh mak kita. Dan pada tarikh tersebutlah, iaitu tarikh 120 hari, Allah perintahkan malaikat mencatat 4 kalimah. Jodoh, rezeki, ajal, ketentuan baik dan ketentuan buruk untuk diri kita. Bila? Bermula 120 hari. Usia kita dalam perut mak kita. Masa tu kita bernyawa dan dah ada ketetapan sejak azali. Tapi kita ingat, ada rukun iman yang ke-6. Qadha
dan qadar. Okey? Itu kena faham dan boleh ubah qadar tu dengan doa, sedekah dan sebagainya. Okey. Bila dah ditentukan oleh Allah, katalah saya ringkaskan contoh ni, kita ni nanti katalah macam ni, Allah akan panggil malaikat Ridwan mai menghadap dia. Kemudian Allah akan lontarkan soalan kepada malaikat Ridwan ni. Wahai Ridwan, cuba cari maklumat ni. Siti Nur Syatirah ni kesudahan dia ke mana? Allah tanya Ridwan. Ridwan tak boleh jawab. Dia minta izin dengan Allah. Ya Allah, aku minta izin Ustaz. Aku nak pergi ambil catatan Siti Nur Syatirah ni. Okey, Allah bagi kebenaran. Dia pun masuklah library dia. Dia ramai buku catatan. Dia buka bentang depan Allah. Dia kata, Siti Nur Syatirah ni, Ya Allah, kesudahan dia syurgamu, Ya Allah. Tapi, yang hak tapi tu. Nak masuk syurga ni, dia mesti 95 ke atas. Markah dia. Tapi Siti Nur Syatirah sekarang ni hanya ada 90 markah saja, Ya Allah. Korang 5 ni. Macam mana, Ya Allah? Allah kata hampir cari kot ada lagi kot derma dia ke apa, solat sunat dia ke, puasa dia ke apa, sedekah jariah apa semua. Aku cari semua dah Ya Allah. Tak ada, habis dah. 5 markah lagi korang. Tapi kesudahan Siti Nur Syatirah ni syurga. Sebab itulah Allah uji Syatirah ni, kita ni dengan sakit. Untuk apa? Untuk hapuskan dosa yang ada dan tambahkan pahala, mengangkat darjatnya. Okey, orang yang sihat, kalau petang-petang duk jogging ataupun pagi-pagi duk jogging, tengah jogging tu dia tersepak batu. Dia kata apa? Nampak ni? Orang sihat ni, kalau ada halangan dia marah dekat halangan tu. Atau orang depan tu lari slow, misal kata, dia dalam hati dia tak kutuk. Dah tahu tak larat, hang jogging sini. Pasal apa? Pergilah cari tempat lain. Tengok. Masa dia sihat. Tapi bila dia sakit. Bila dia sakit. Ni, duduk atas kerusi ni pun. Lutut dia sakit. Bila dia duduk, dia kata apa? Allah. Baru dia duduk. Dia lafazkan dulu kalimah Allah. Kalimah Allah ada berapa huruf? Alif, lam, ha. 4 huruf. Nabi kata, setiap huruf ni Allah akan ganjarkan 10 ganjaran pahala. Kalau 4 huruf, tak 40 ganjaran pahala. Baru nak duduk, dah dapat 40 pahala yang dicatatkan oleh Raqib. Itu baru duduk. Sekali. Dia nak bangkit pula. Allahu Akbar. Lagilah panjang. Pasal nak kuatkan diri nak bangun tu. Dengan lututnya sakit, dengan pinggangnya dan sebagainya tu, ditambahkan lagi. Hak 40 tadi ni dah jadi 80. Bar lagi akbar. Alif, ka, ba, ra. 4 sama 4, 8. 8 dan 10, dah 80. Duduk 40, berdiri 80. Berapa sekali dia dapat? Itulah pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dekat kita. Cuma masalah sekarang ni, kita tu, Allah pemurah dekat kita. Kita macam mana? Soalan saya. Bangun pagi tadi, apa yang kamu buat? Atirah Nordin. Oh, Atirah Nordin. Ya, saya. Pagi tadi, mangkit, bangun, celik mata, Atirah buat apa? Ikhlas jawab. Solat subuh. Dia celik mata tu solat subuh tu. Celik mata buat apa? Kalau saya sejujurnya terkebil-kebil dulu. Apa dia? Kalau saya terkebil-kebil dulu baru bangun. Kemudian? Baru bangun tu terkebil-kebil. Okey, lagi? Lepas tu saya ucaplah Alhamdulillah untuk hari ini.
Itu yang saya nak dengar tu. Itu yang saya nak jawapan tu. Okey? Itu yang Atira buat. Alhamdulillah. Tadi yang kata terkebir-kebir apa semua tu belum lagi. Ucapan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Buat tak? Ni 40 lebih orang ni buat tak pagi tadi? Dah Ustaz, pagi tadi saya celek-celek ni alam bunyi. Tu yang saya celek tu saya tekan tak berhenti juga. Hampuk Ustaz weh. Tak ada apa-apa. Nampak tak? Itu first day kita. Permulaan hari kita. Alhamdulillah. Atira kata, dia ucapkan Alhamdulillah. Jadi, tolong semua yang lain, saya daripada Atira ni, bermula esok pagi, celek-celek mata tu, kita ucapkan Alhamdulillah. Sebab masih lagi ada oksigen untuk kita sedut. Bayangkan, celek-celek mata, ditanya kita oleh dua malaikat, Marabbuka. Allah, Allah, Allah. Okey. Sebab apa tu? Nak memberi pahala dekat kita. Nak menggambarkan kita ni sentiasa bersyukur dekat dia. Itulah kita. Hamba dia. Ada lagi memberi kesedaran untuk menunjukkan ke tanda kasih sayang, untuk menghilangkan perasaan ujub takabur. Saudara, ingat, kita hebat terang mana pun, sampai satu peringkat, main usia berapa? 70, 80, 90, akan diuji dengan kesakitan, dengan penyakit. Ada 3 serangkai dan sebagainya. Ya, masa muda dulu kamu abang long. Macam Myvi lah kan. Kata orang panggil apa? Abang long jalan lah apalah. Kena tindih dengan leluri balak. Sekeping. Nak habak kata, hebat mana pun kita ada noktah dia. Dia seumpama putaran roda. Masa duduk di atas, Alhamdulillah. Takut masa duduk di bawah tu. Roda, kita katalah adalah tempat kita di atas tu. Okey, no problem, kita boleh tengok luas. Tetapi masa roda berhenti tu, kedudukan kita duduk di bawah sekali. Di bawah tu pula, roda tu berhenti atas tik lembu. Duduk dalam tik lembu lah kita. Contoh. Itulah kehidupan. Ingat Nabi pesan, berkaitan dengan dunia, kita tengok orang bawah kita. Tetapi bab akhirat, kita kena bandingkan diri kita dengan orang di atas kita. Maksud dia macam ni. Kita ada Myvi. Alhamdulillah, aku ada Myvi. Dia kancil sahaja. Itu maksud dia. Jangan kita ada Myvi, kita tengok kawan kita pakai BMW. Memang jahanam. Ini Nabi pesan, bab dunia. Tapi bab akhirat, aku ni solat 5 waktu sahaja. Memang tak tinggal. Tapi dia ni, jangan kata 5 waktu. Qabliyah, ba'liyah selalu dia buat. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Bab dunia, tengok orang bawah. Tapi bab akhirat, kita kena tengok, bandingkan diri kita dengan orang yang atas pada kita. Yang lebih ibadat daripada kita. InsyaAllah bahagia kita sampai bila-bila. Okey? Itu nama aja nak menghilangkan perasaan takabur ataupun perasaan riak kita. Bila kita merendahkan diri kita. Tak rugi. Ular menyusur akar tidak hilang bisa. Okey? Ujian dan cubaan akan membawa hamba Allah lebih mengetahui kebesaran dan keagungan nikmat Allah. Sultan Harun Ar-Rasyid satu hari dalam perjalanan ke Mekah untuk menunaikan haji, ditanya oleh ulama dia, ditanya, wahai khalifah, katalah sekarang ni, air tak ada dalam perjalanan kita ni, air habis langsung. Yang ada dekat tangan saya ni segelas air ni saja. Siapa-siapa yang tak ada, oleh semua tak ada, yang ada dekat saya. Okey, khalifah memerlukan air ni. Jadi, apa yang khalifah nak tawarkan kepada saya untuk saya bagi
segelas air ni kepada khalifah. Apa jawab khalifah? Aku akan serahkan separuh kerajaan aku ni untuk nilaian air yang di tangan hang. Separuh kerajaan nilaian segelas air. Sebab masa tu air tak ada. Tak minum, mati. Okey. Okey, khalifah saya bagi dengan separuh kerajaan khalifah. Khalifah minum. Minum. Biasanya kita bila makan kita minum, benda hak dalam akan keluarkan. Macam tu juga. Khalifah minum. Tiba-tiba khalifah rasa nak terkencing. Tapi khalifah tak boleh kencing. Air tak keluar. Saya ada ubat untuk membolehkan khalifah kencing. Apa pula khalifah nak beli dengan ubat saya ni? Dia jawab lagi. Aku akan serahkan lagi separuh harta kerajaan aku ni dekat kamu untuk dapatkan anak tu, untuk aku boleh kencing dengan lawas. Gambaran kerajaan yang besar hanya dengan segelas air sahaja. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, ilmu ataupun nikmat yang Allah bagi dekat kita ni saudara-saudari. Kalau kita pergi dekat lautan, yang dikatakan 7 lautan tu, kita ambil jari kita ni, kita celup dekat lautan tu, kita angkat. Setitis air yang jatuh ni, itulah nikmat yang baru Allah bagi dekat kita. Baru itu saja yang kita dapat sekarang di dunia ni hanya setitis air tu saja. Yang belum kita dapat nanti insya-Allah nun di liang lahat dan juga di alam akhirat nanti itu. Hak lautan 7 lautan tu yang akan kita ambil terima nanti. Allahu akbar, insya-Allah. Kita akan bersama-sama menikmati nikmat Allah yang lain tadi ini, insya-Allah. Okey, itu nama dia hikmah ujian. Allah uji ni bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Ada saja kelebihan yang dia nak bagi dekat kita. Ingat, apa saja ujian, terimalah dengan redha. InsyaAllah, Allah akan gandakan lagi apa yang dia akan bagi dekat kita. InsyaAllah. Okey? Bila tertekan ni macam-macam lah no. Terganggu sana, terganggu sini. Kes yang terbaru di Malaysia ni kan, 3 minggu lepas. Seorang anak balik rumah, dia panggal kepala mak dia, leher mak dia kan. 3 bulan lepas pula berlaku di Gurun Kedah. Anak juga balik rumah, tikam mak dia, meninggal dunia. Kemudian dia keluar, Allah bagi direct hukuman. Dia keluar pergi ke jalan, dia pula dilenyek oleh lori, mampu tantu. Jangan main-main. Semua ini sebab tekanan. Tekanan yang mereka cari sendiri, iaitu punca daripada tekanan harian dia. Sebab mereka ni orang panggil apa, makan ubat. Istilah kalau siapa ada kawan dengan polis tu, bila sebut ubat tu, itulah drug addict lah. Mereka ni adalah penagih tegar. Bila duit tak ada, balik jumpa mak tak boleh bagi. Dia main penyakit tu, dia sampai sanggup memenggal kepala leher mak dia dan ambil pisau tikam mak dia, meninggal dunia. 2 bulan lepas berlaku di Gurun Kedah yang had. 2 minggu lepas tu tempat mana tu saya tak ingat, juga mati, penggal kepala mak dia ni. Allah, anak tu confirm neraka Allah Subhanahu Wa Taala, anak derhaka. Okey, punca-punca ni dia ada luaran, ada dalaman. Dan sekarang ni saudara-saudari, tekanan kita lebih daripada luaran. Pandemik COVID-19. Allahu Akbar. Sekarang ni kami pun terkesan ni. Dulu ni pun 2 tahun sebelum ni memang hebat dah. Ni sekarang ni pesakit positif sekarang ni semakin bertambah ni. Ini yang paling kita takut. Saya harap semua dalam ni cucuk vaksin no. Semua cucuk kan? Ambil jangan tak ambil. Bukan kita nak halang COVID kena kita. Tak. Sekurang-kurangnya bila kena pun paru-paru kita ni dapat bertahan. Itu yang kita nak. Okey, mati ni di mana-mana boleh mati. Okey, tapi sekurang-kurangnya kita ubah nasib kita dengan kita ambil vaksin tadi itu.
Mungkin yang dua yang utama tu ambil dulu. Booster ni macam-macam lah. Ada yang tak ambil. Macam saya, alhamdulillah lah. Saya ambil dua-dua. Walaupun saya Pfizer, tetap booster pun saya ambil juga. Baru 3 minggu, masuk 3 minggu booster saya. Alhamdulillah. Banyak yang kita nampak macam kami ini memang terlibat dengan masyarakat, dengan frontline. Kami ni frontliner lah dikatakan macam tu. Memang ada keberkesanan ya. Okey, insya-Allah. Ambil lah kalau yang nak kata anti tu mungkin tidak anti lah, maksud dia kita ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Aku tak akan ubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum tersebut yang ubah nasib mereka sendiri. Antara kesan-kesan bila ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat kita, inilah antaranya. Perubahan fizikal, emosi, perubahan sikap. Tengok no. Macam-macam tu. Background tu. Kita tak letakkan gambar perempuan. Kita letakkan gambar lelaki. Sebab kita ni laki-laki ni memang tertekan rata teruk. Di office pun tertekan, balik rumah pun tertekan. Tadi kan video tadi tu, kerja teruk di pejabat, tapi bini kata, oh tak bagi perhatian dekat aku. Sedangkan kita tension di rumah, di office. Balik pun tension lagi dikenakan. Seolah-olah macam persepsi isteri kita ada skandal. Ini masalah kita. Apa-apa pun yang kita terima, kita kena ingat. Ujian ni dia ada positif, dia ada negatif. Dia punya kesan dia. Yang pertama yang kita nak, tolonglah saudara-saudari, kalau tertekan sungguh-sungguh, ingat, kita buang yang negatif, kita fokuskan yang positif. Contoh dia, untuk memotivasi diri. Itu yang paling utama. Okey, contoh dia. Pasal apa aku ni masuk sekali dengan dia kerja, tapi dia dapat kenaikan pangkat. Aku tak dapat pasal apa? Kalau negatif, kita pergi cari Tok bomohkan dia. Itu negatif. Okey? Menjahanamkan kawan kita tu. Tu tak apalah. Tapi yang paling takut, kesan tu kita akan dapat. Kesan apa? Okey, mungkin pangkat tak dapat juga kat kita. Tapi yang pasti, dosa disebabkan kita buat dekat dia. Satu. Yang kedua yang paling takut, kita pergi jumpa Tok Bomoh, kita mempercayai Bomoh boleh mendatangkan kesan dekat kawan kita tu. Syirik. Tu yang kita tak nak. Syirik tu yang paling hebat dalam kehidupan kita ni. Takut jatuh murtad. Satu-satunya dosa yang Allah tak ampun ialah syirik. Kalau kita bersifat positif, kita akan kata, oh, mungkinlah dia ni lebih hebat di segi kerja buat. Tak. Sama kerja buat. Aku lagi hebat daripada dia. Oh, mesti ada satu kurang. Kurang apa? Aku tak pandai mengampu, bos. Zaman sekarang ni nak naik pangkat, dia kena mengampu. Tak boleh kipas, kena buat aircon sekarang ni zaman. No. Okey, tak salah. Itu biar pergi ke mereka. Kita tetap yakin rezeki, kalau hak kita, orang lain tak boleh ambil. Saudara, kalau bukan rezeki kita, kita ambil juga. Takut 1,000 yang masuk, mungkin 10,000 yang akan keluar. Gaji, kenaikan gaji, pos baru, mungkin naik 500. Ditakdirkan Allah, 5 bulan selepas kita menjawat jawatan tu, yang jawatan tu sepatutnya bukan hak kita, tapi kena guna ampu dan sebagainya, boleh kita dapat. Ingat, takut anak kita pula lahir-lahir katalah jantung berlubang. Wal'ayazubillah. Contoh. Contoh. Lahir-lahir anak tu jantung berlubang. Kos untuk proses jantung anak mungkin 100,000 lebih. Nampak tak? Kita dapat sebulan kenaikan 500 ya. Tapi Allah ambil 100,000 untuk perubatan anak kita. Nak macam tu? Jadi redha. Ingat kata Imam Syafi'i, kalau rezeki itu kita punya, siapa-siapa tak akan boleh ambil rezeki kita. Yakinlah yang tu, insya-Allah. Apa-apa pun kita minta dengan Allah, ya Allah,
cukupkanlah untukku rezekiku. Itu cukup. Tak usah minta banyak-banyak. Maksud dia, apa yang kita dapat tu cukup-cukup. Tak membebankan mana-mana pihak. Itu nama dia positive thinking. Kalau ada itu dalam kehidupan kita, insya-Allah saudara-saudari, kita boleh bergerak kepada yang lebih murni, insya-Allah. Itu yang dikatakan akan mengubah diri kita senantiasa bersifat positif serta kita berusaha untuk meningkatkan jati diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Cara untuk menguruskan stres ni ada 5 di sana. Amalkan cara hidup sihat, tidur yang mencukupi, ada dia kata 8 jam sehari. Kalau boleh tu okey. Dan paling hebat ni kalau boleh sebelum zuhur tu tidur sekejap. Setengah jam, khairullah dikatakan. Akan datang kesegaran untuk diri kita. Malam pula 8 jam dikatakan. Itu mungkin lama sangat. Okey, 6 jam misal kata. No problem. Kalau boleh. Jangan tidur lebih pada pukul 12. Saya kata tak payah. Saya sendiri pun silap setiap bulan 12 ke atas baru boleh lena. Tak payahlah tu masing-masing. Ini kesihatan kata. 8 jam sehari kita kena rehatkan diri kita. Kita kena bagi 3. Rehat, ibadat, riyadhah. 24 jam tu bagi kepada 3. Okey, itu yang pertama. Amalkan cara hidup sihat. Siapa-siapa yang merokok tu kalau boleh berhentilah merokok. Ustaz, rokok tak ada masalah apa Ustaz? Betul. Untuk diri kamu, bagi kamu tidak ada masalah. Bayangkan kamu kahwin, kemudian isteri mengandung, kemudian isteri melahirkan anak. Apa akan terjadi kepada anak tu? Takut yang tu. Okey, ingat yang tu. Apatah lagi kalau dadah, arak saya tertinggal. Tolong hadis Nabi kata siapa-siapa yang minum arak di dunia ni dia tidak akan layak untuk minum arak di syurga Allah kelak. Dalam syurga pun ada arak tau. Tapi arak di syurga bukan macam arak di dunia ni. Arak di dunia ni memabukkan. Arak di syurga ni, khamar di syurga nu amat lazat. Lazat antara mana? Kita masuk dululah baru kita tahu sebab di syurga tu ada sungai arak, ada sungai susu. Okey, Allah punya kuasa. Ini perkara ni perkara ayat kita nak gambarkan kita tak tahu. Apa yang pasti, marilah sama-sama kita masuk syurga Allah dulu, barulah kita boleh nikmati apa yang digambarkan oleh Rasulullah. Nak masuk syurga tu bermula sekarang ni. Sebab dunia adalah mazratun akhirah. Dunia adalah taman untuk ke syurga. Kebun yang kena kita tanam untuk dapatkan hasil di syurga kelak. Okey, itu yang pertama. Amalkan cara hidup sehat. Yang kedua, berkongsi dengan orang yang memahami, profesional. Macam tadi ni, kisah video pendek tadi ni kan. Isteri dan suami disyorkan oleh sahabat kepada isteri jumpa kaunselor di Jabatan Agama. Kan mereka pergi, mula-mula isteri suami relax ya. Memang suami ni terimalah apa yang ada. Kemudian dah selesai sesi pencambahan rasa oleh si isteri dan si suami, kaunselor pula, ustaz tu pula ambil peranan, dia bagi nasihat. Tengok hasil nasihat dia. Balik rumah, isteri menyendiri satu tempat, suami pun menyendiri satu tempat, masing-masing sedap balik. Isteri kata, salah aku no, aku tak, tengok dia kata, tak raikan apa suami dia, tak iktiraf suami dia, tak percaya dekat suami dia. Suami pula kata, aku ni tak sepatutnya buat macam tu dekat isteri aku. Dia tak faham aku salah. Masing-masing mengaku diri dia salah. Itu yang kita nak. Kita ni bukan perfect, saudara-saudari. Masing-masing ada kekurangan dan masing-masing ada kelebihan. Ada aura negatif, ada aura positif. Bila kita gabungkan bersama antara suami dengan isteri, yang kurang dilengkapkan dengan yang lebih. Katalah suami lebih, isteri kurang. Lengkap.
melengkapi antara satu sama lain. Itulah perkongsian hidup sebagai suami dan isteri. Punca dia, tolong dapatkan bantuan daripada orang yang memahami. Bila sentuh suami isteri, nasihat saya, isteri, kalau kamu ditimpa ujian, berlaku krisis dengan abang, jangan rujuk dekat mak, jangan rujuk dekat kakak dan sebagainya. Sebab mereka akan sokong hampa pasal keluarga hampa. Jangan. Suami pun sama. Tapi suami jarang sangat nak cerita hak keluarga dia dekat orang lain. Isteri yang paling banyak. Nasihat saya, tolong. Kalau berlaku masalah dalam rumah tangga, jangan rujuk mak, kakak, adik perempuan, makcik dan sebagainya daripada keluarga kamu. Jangan. Pasti mereka akan sokong kamu. Sebab mereka keluarga kamu. Tapi rujuk kepada orang yang tidak ada kaitan langsung dengan kamu. InsyaAllah, mereka akan bagi maklumat bantuan yang jelas. Sebab mereka tidak akan bias. Sebab tu kita syorkan tadi, macam kawan dia tadi kan, syorkan dia untuk jumpa kaunselor. Itu yang sepatutnya. Dan Islam pun, Nabi kata, jangan cerita hal kekeluargaan kamu, apa yang berlaku dalam selimut kamu tu kepada mak dan ayah. Tak boleh, haram hukum dia. Tak boleh. Kena kepada yang pakar. Misal kata, saya ambil contoh yang tinggi lagi lah, suami mati pucuk. Contoh dia. Sebab nafkah batin wajib. Suami tak mampu bagi kepuasan batin kepada isteri. Isteri tak boleh cerita dekat mak dia, dekat ayah dia. Tak boleh membuka aib suami. Haram hukum dia. Tapi Ustaz, saya nak cerita juga pasal saya tak tahu siapa nak bagi nasihat. Ada. Dua. Yang pertama, bab agama, mai pejabat agama, kalau kubang palsu, mai jumpa saya. Cerita dekat saya. Saya tak boleh cerita dekat siapa-siapa. Haram. Itu etika saya sebagai kaunselor. Saya akan terima dan saya akan buat laporan untuk siapa? Hantar pergi dekat doktor. Nanti buat satu surat berkaitan dengan saya lah. Berkaitan dengan pengakuan si isteri yang suami dia apa semua tu. Bawa surat tu, si isteri akan bawa, si isteri dan suami bawa surat tu pergi jumpa doktor pakar. Dia serah surat tu. Doktor pakar buka-buka. Oh, dia yang akan buat cek. Dia ambil mertun, katuk kepala lutut suami apa semua tu. Betul ke tak betul suami ni mati pucuk ke lemah apa semua tu. Dia hantar balik mail dekat saya. Saya akan proses ke mahkamah untuk si isteri ini dan si suami ini berubat. Suami lah yang paling utama. Biasanya kami akan bagi tempoh 6 bulan untuk suami berubat. Memulihkan tenaga batin. Sebab lebih pada 6 bulan ataupun lebih pada setahun, si isteri boleh buat tuntutan fasakh nikah. Itu dia punya rentetan dia. Sebab itulah kena kongsi dengan orang yang profesional. Bukan pi cari kedai kopi, cari lawyer buruk. Itu yang jadi macam-macam tu. Itu yang kedua. Maksud dia, nak dapatkan maklumat nasihat kepada orang yang sepatutnya. Kemudian yang ketiga, rancang kerja. Jangan biak satu ya. Biak 1, 2, 3. Senantiasa berubah. InsyaAllah. Okay. Ada plan A, ada plan B. Plan A tak jalan, ambil pula plan B. Itu maksud dia. Yang keempat, amalkan komunikasi berkesan. Macam tadi kan, mungkin bila berdepan ni macam singa dengan kucing. Anjing dengan kucing. Tak boleh berdepan. Tapi bila berdepan dengan kaunselor, mula-mula macam tu. Tapi last kali, tengok apa jadi. Video last and the end of video tadi itu. Okey, dan yang seterusnya amalan kerohanian. Lagi saya akan penjelaskan amalan kerohanian ni. Okey, ni dia ulang balik dah. Konflik dengan stres ni samalah. Okey.
Okey, sama ya? Ini yang saya nak jelaskan. Ini yang dikatakan amalan kerohanian. Okey, saudara-saudari, tolong bagi tumpuan sikit nah. Ini untuk sekarang pun dah boleh buat dah. Apatah lagi nanti bila bergelar sebagai suami isteri. Okey, yang pertama. Tajuk pagi semalam. First tasawur Islam kan? Ingat lagi tak? Rukun Islam, rukun iman, masih ingat? InsyaAllah Ustaz ingat, dulu pun ingat, tak lupa-lupa. Tahniah. Alhamdulillah. Okey, yang pertama. Solat fardu. 5 waktu sehari semalam, jangan diabaikan sama sekali. Faham maksud saya? Diabaikan? Abai ni maksud dia, masuk waktu tu, okey, kita solat. Tak tangguh-tangguh sampai akhir waktu. Itu maksud dia. Kalau saya kata tak diabaikan, tinggal jangan sekalilah. Abai pun tak boleh, apatah lagi kalau meninggalkan solat. Saya baru ni kata dalam ni ada yang culah solat. Mungkin sibuk sangat kot, wallahu alam. Saya nak memperingatkan diri saya dan semua yang ada dalam khusus pagi ini, satu waktu hamba Allah meninggalkan solat. Okey? Berapa kali? Sekali ya. Saya ulang balik. Hamba Allah yang mukallaf. Mukallaf ni terbeban kepada dia melakukan yang wajib, tinggal yang haram. Itu mukallaf. Okey. Dia meninggalkan hanya satu waktu sahaja dalam hidup dia, solat. Dia hidup 65 tahun. Sekali ya dia terlupa. Bukan terlupa tak. Sekali ya dia tersengaja meninggalkan solat. Saja-saja dia meninggalkan solat. Saja. Terlupa tak apa. Sengaja tinggalkan solat. Dia, orang yang tinggalkan satu waktu dengan sengaja tadi ni, akan ditahan di dalam neraka Allah selama 80 tahun. Okey? Kiraan 80 tahun tu bukan kiraan dunia, tetapi kiraan akhirat. Kiraan akhirat ni macam mana? Allah kata, yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sehari akhirat sama dengan kiraan dunia ni 1000 tahun. Jadi nak kira macam mana 80 tahun tadi ni? Kiraan dia macam ni. 80 kena darab dengan 365. Sebab setahun ada 365 hari. Okey? 80 darab 365. Kemudian kena darab lagi dengan 1000 tahun. Jumlah dia 29,200,000 tahun. Ditempatkan orang yang meninggalkan satu solat dengan sengaja di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazu billah. Harap tak berlaku dekat kita semua, insya-Allah. Pastikan kamu tiap-tiap hari sempurna 17 kali membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pastikan tak kurang 17 kali melafazkan kalimah tu. Tak kurang 9 kali melafazkan syahadatain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah yang dikatakan salat fardu 17 rakaat sehari semalam. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Saya tekankan solat ni sebab solat adalah ibadat yang satu-satunya Allah sendiri yang bagi dekat Nabi. Bukan melalui perantaran. Lain pada solat,
Allah perintah Jibril pi habaq dekat Nabi. Tetapi salat tak. Tanggal 27 Rejab, setahun lebih sebelum hijrah, Nabi dijemput naik nun sampai ke Sidratul Muntaha, atas pada langit yang ketujuh, untuk Allah sendiri bagi kefarduan salat dekat Nabi. Nak habaq dekat kita betapa pentingnya salat ni. Yang Nabi kata pula, as-salatu imaduddin. Salat ni tiang agama. Bila tiang ni kena faham betul-betul. Bumbung tak akan boleh diletak bila tiang tidak wujud. Okey? Pertama, solat 5 waktu jangan diabaikan sama sekali. Dan satu-satunya ibadat yang paling hampir dengan Allah adalah solat. Dahi, tak kira hang siapa. Hang presiden ke, hang Perdana Menteri ke, hang Menteri Besar ke, hang Sultan ke, hang Tok Qadi ke, hang Mufti ke, hang pencuri ke, semua bila solat, letakkan dahi ke lantai. Nampak? Hinanya kita. Nak abang kata, itulah yang paling hampir kita dengan Allah. Itu solat. Kalau tak mampu letakkan dahi ke lantai, kita ni, rasa kita ni hebat. Sedangkan kita tidak ada apa-apa. Yang kedua, berpuasa bulan Ramadan. Jangan ditinggalkan sama sekali. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan kalau boleh, lanjutkan dengan puasa-puasa sunat. Isnin, Khamis dan juga hari-hari putih. Yang ketiga, istighfar. Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin menyatakan kepada kita berkaitan dengan istighfarnya Rasulullah. Sehari semalam Nabi tak pernah kurang. Satu hadis kata 70 kali, satu lagi hadis kata 100 kali. Nabi yang maksum. Maksum ni apa dia? Tidak ada dosa sebelum, semasa dan akan datang. Dimaafkan, diampunkan oleh Allah. Nabi Muhammad. Tapi Nabi senantiasa beristighfar. Paling-paling korang saudara-saudari, Astaghfirullahalazim 100 kali sehari semalam. Itu paling korang. Dan kalau boleh, kita pun dah berusia 25 tahun ke atas, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tolong istiqamah paling kurang 100 kali kita beristighfar kepada Allah, sebab Nabi kata istighfar ni seolah-olah macam hembusan angin hentam kena pokok, pokok bergoyang. Hasil goyangan pokok sebab kena angin ni, daun-daun kering berguguran. Nabi kata daun-daun kering itu seumpama dosa-dosa kecil yang kamu buat tanpa disedari akan gugur. Itulah peranan istighfar. Yang keempat, salawat. Nabi kata, umat aku yang istiqamah bersalawat 10 pagi dan 10 petang. Di akhirat kalau aku akan cari dia dan aku akan bagi syafaat aku dekat dia. Saudara, saudari. Salawat apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang biasa. Tapi yang paling hebat ialah salawat Ibrahimiyah. Mana Ustaz? Tu yang kita baca dalam tahiyat akhir tu. Itu salawat, nama dia salawat Ibrahimiyah. Bunyi dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca 10 pagi dan 10 petang. Bermula hari ini sampailah kita mati. Istiqamahkan. Sebab Nabi kata sendiri, yang istiqamah 10 pagi 10 petang di mahsyar kelak, aku akan cari dia dan aku bagi syafaat dekat dia. Di mahsyar ni saudara-saudari, peluh kita keluar dah masuk dalam bumi ni. Bumi ni bawah kita 70 hasta. 60 hasta. Kemudian bertepu dah. Ayat peluh kita ni bukan orang lain, ayat peluh kita sendiri.
naik balik. Ada yang ayat peluh sampai ke tumit, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusat, atau ada yang sampai dada, malah ada yang dah sampai ke dagu ni, terpaksa angkat macam tu. Waktu turun dia ayat peluh kita, bukan orang lain, ayat peluh kita sendiri masuk dalam mulut kita sendiri. Ada yang berenang dalam ayat peluh kita sendiri. Di padang mahsyar. Maksud dia, lamanya kita menunggu di sana. Okey. Jadi, masa kita mengharapkan bantuan, tiba-tiba Nabi mai bagi syafaat dekat kita. Syafaat Nabi ni digambarkan duduk kita di mahsyar selama 2 rakaat kita solat sunat di dunia. Itu tempoh dia. Bayangkan. Kita solat sunat 2 rakaat berapa minit? Paling-paling lama pun pasal 3 minit dia. Solat sunat. Qabliyah subuh misal kata. 3 minit tu pun lama dah. Itulah kadar kita akan rasa menunggu di padang mahsyar. Sebab kita dapat syafaat Nabi. Tak mau ke? Kalau nak, tolong amalkan salawat ni. Saya ulang balik, 10 pagi dan 10 petang. Istiqamah sampai bila-bila, insya-Allah. Kemudian ucaplah kalimah la ilaha illallah. Ini kalimah tauhid. Yang Nabi sendiri kata, akhir kalam, la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang bila Israel mai jumpa dia, dia melafazkan la ilaha illallah. Kemudian Israel pun cabut nyawa dia. Walaupun dia buat dosa banyak, mana sekalipun, akhir sekali dia tetap akan masuk ke dalam syurga Allah. Inilah kalimah tauhid, kunci syurga. Lazimkan, sentiasakan, istiqamahkan kita membaca la ilaha illallah. Ini nama dia talqin masa mati, masa nak mati. Bukan kita ajak orang mengucap asyhadu alla ilaha, macam apa, macam drama Melayu tu. Bila nak mati ya, mengucap pakcik, mengucap ayah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan. Tak ada masa dia tu nak ni dah. Pasal dia disibukkan dengan macam-macam gambaran masa dia nak mati. Dia just ucap la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah. Okey. Seterusnya baca Al-Quran. Saudara, saudari, tolong jangan kurang 100 ayat sehari semalam kita baca. Tolonglah istiqamah Nak mudah 100 macam ni. Baca 10 awal surah Kahfi dan 10 akhir surah Kahfi. Dah ada 20. Kemudian sambung dengan surah Yasin, ada 83. Campur 2 jadi 103. Confirm. Hebat dah. Surah Kahfi, kalau 10 awal, 10 akhir, ini menghindarkan diri kita daripada godaan Dajjal. Nabi abang. Dajjal kalau turun, kalau kita mengamalkan surah Kahfi ini, insya-Allah kita tak terkesan di fitnah Dajjal. Yasin pula hati Al-Quran. Itu peneman kita. Amalkanlah tiap-tiap hari, jangan tinggalkan 10 awal dan akhir surah Kahfi dan surah Yasin. Amalkan. Jangan kurang 100 ayat sehari semalam. Kemudian solat sunat. Okey, solat fardu 17 rakaat. Solat sunat ni kalau boleh jangan kurang 13. Jangan kurang daripada 13. Sebab kita nak gabungkan fardu dengan solat sunat ni 30 rakaat sehari semalam. Sebab Nabi kata kalau kita tiap-tiap hari pasti 30 rakaat sehari semalam, kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah, insya-Allah. Okey. Asmaul Husna Maksurat, ini ada dalam bacaan kita. Misal kata macam ni. Baca. Maksurat, kita baca lepas subuh misal kita baca. Wuduk, tolong senantiasa kita dalam keadaan berwuduk. Terbatal saja wuduk, segeralah pergi ambil. Sebab wuduk adalah imun kita. Pendinding kita. Untuk iblis masuk dalam tubuh diri kita. Tadi saya cerita berkaitan dengan malaikat tubuh tu Adam yang diciptakan daripada tanah tadi tu, bila iblis keluar daripada syurga, di tempat pintu dia tepuk tu berongga kan. Kemudian dia masuk dalam rongga tubuh badan
jasad tu Adam awal tu. Itu adalah saluran-saluran darah dalam tubuh badan kita. Yang malaikat kata aku boleh ganggu gugat makhluk ni. Sebab ada rongga untuk aku masuk. Jadi untuk halang iblis masuk dalam rongga kita ni, dalam saluran darah kita ni melalui wuduk. Sebab wuduk adalah imun kita, pendinding kita. Dia nak masuk ikut muka. Tak boleh. Nak masuk ya penting dia. Pasal kita pakai mask. Kan wuduk, anggota wuduk yang pertama muka. Kemudian nak masuk ikut jari pun tak boleh. Sebab kan selepas muka kita basuh tangan. Tak boleh juga. Nak masuk ikut ubun-ubun pun tak boleh. Kan kita sapu ayak di kepala imun kita tu. Kemudian dia nak masuk ikut tapak kaki pun tak boleh. Kan kita sudahkan wuduk kita dengan basuh kaki kanan, kaki kiri. 4 anggota wuduk yang wajib. Muka, tangan, rambut dan kaki. Itu adalah perisai daripada iblis masuk dalam tubuh badan kita. Pastikan kita batal saja senantiasa kita berwuduk, insya-Allah. Malah wuduk ni saudara-saudari untuk kontrol akal kita untuk tidak nyanyuk, insya-Allah. Doa, perbanyakkan doa. Ingat, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ni ada ruang saja baca. Sebab kalau kita tak baca doa ni, kita akan digelar sebagai anak derhaka. Saya ulang balik. Doa yang saya baca tak sat ni, kalau kita sebagai anak tak baca, sehari sekali paling kurang, kita dilabelkan sebagai anak derhaka. Okey, tolonglah. Doa tak sat ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Jauhkan daripada bakaran api neraka. Lagi untuk isteri pula, bakal isteri, bakal ibu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa pengasih. Hampa baca doa tu masa hampa basuh berai, hampa basuh sayok-sayok, hembus, insya-Allah. Suami pi mana-mana, anak-anak pi mana-mana, teringat dekat isteri, teringat dekat ibu dia di rumah. Itu doa pengasih. Macam sekarang anak kita pi makan di hotel 5 bintang, 10 bintang. Walaupun chef tu masak satu pinggan harga 500. Kalau ditanya, masakan chef yang 500 ni dengan masakan mak yang harga 5 kupang di rumah tu, siapa lagi sedap? Tetap kita jawab, pasti kita jawab, masakan mak lebih sedap daripada masakan chef yang 500 pinggan. Betul tak? Ini real. Sebab basuhan mak tu bukan basuhan biasa, basuhan dengan doa. Jadi bakal ibu tolonglah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Wahai ibu, wahai isteri, bila kamu baca macam tu, pasti suami kamu tengok kamu, Allah, mama, sejuknya hati daddy. Allahu Akbar. Dan yang akhir sekali, perbanyakkan kebaikan. Alhamdulillah. Tolong jangan berkira. Misal kata macam ni lah, maksudnya jangan berkira ni. Kita beli barang di mall. Okey. Ada kita minta tawak tak? Minta korang. Baju kita beli RM299.9. Kita minta tawak tak? Alah, RM200 sudahlah. Pernah tak di mall? Mall tu siapa punya? Jutawan punya. Okey, tu satu. Bila kita pergi yang makcik-makcik jual tepi jalan tu. Sayok katalah saya ikat RM1.5 kupang. Alah makcik, RM1 sudahlah makcik. Oi, pernah tak? Ini masalah dia. Tu tanya diri sendiri dah, saya tak mau kata kat siapa. Kadang-kadang saya pun macam tu lah juga. Duk melawak, alah makcik, kata korang sikit kot.
Kita beli tempat orang kaya yang empunyanya jutawan, tak pernah kita minta korang. Yang hak jual tepi jalan, dia ni kadang-kadang nak makan pun tak cukup. Kita minta diskaun. Allah, Allah, Allah. Bayangkan saudara. Okey, harga saya untuk saya ikat RM1.5 Apa kata, nah lah makcik, RM2. Saya tak nak. 5 kupang balance. Tak apa makcik. Saya halal. Allahu Akbar. Seronok dah makcik tu. Mungkin modal dia RM1. Okey, 5 kupang untung. 5 kupang tu pula pecah 2. Sebab duit minyak yang orang main hantar dia ke pasar tu kena bagi juga. 5 kupang lebihan yang kita bagi tu confirm jadi hak dia. Dia berdoa dekat kita, ya Allah, murahlah rezeki untuk anak ini, ya Allah. Ingat saudara, ingat saudari, doa orang yang macam tu amat-amat kita dambakan sebab dia mustajab. Okey? Inilah amalan-amalan yang perlu kita buat untuk mengukuhkan keharmonian rumah tangga kita. Bila kita dekat dengan dia, dia tu siapa? Allah. Dia tak akan lupa diri kita sebagai hamba dia. Dia adalah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, insya-Allah. Nah, ini konflik-konflik yang apa semua ni. Bila timbul persoalan ni, tolonglah macam saya katakan tadi itu, rujuklah dekat kami. Jangan pergi kedai kopi. Sebab ini adalah cara-cara kami akan bagi nasihat panduan. Okey. Sampai peringkat bila rasa tak boleh nak selesaikan, bila masuk bab syiqaq dan darat syiqaq ni, perbincangan syiqaq ni maksud dia dah derhaka yang level tak berapa tinggi sikit. Misal kata sampai apa mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya, hang ni bertinggal garit lah, apa, minta maaf orang kita macam tu lah. Darat ni lagi tinggi, darat ni sampai menggunakan kekerasan. Bila menggunakan kekerasan ni, pihak isteri kena rujuk hospital, klinik untuk laporan kesihatan. Kemudian kami akan bawa ke balai polis untuk buat report polis. Tapi biasanya pengalaman saya ni, isteri tak akan mau buat report polis. Sebab dia faham, kalau report polis, polis akan ambil suami ni untuk ditahankan sat dalam lokap. Ini yang dia tak nak. Sebab dia takut nak menjawab dengan anak-anak nanti. Agensi-agensi kalau berlakulah sampai peringkat pukul yang darat lah tadi ni, yang menyebabkan terpaksa buat report polis ataupun report apa kesihatan tu, inilah yang akan terlibat. Jain, agensi kaunseling tak ada masalah. Kami just boleh bagi nasihat saja. Ataupun sampai peringkat kami panjangkan ke mahkamah untuk nusyus, tuntutan hak perceraian, nafkah atas dan sebagainya. Yang paling takut yang hak pihak ketiga ni. Ini yang paling takut. Sebab ini boleh diambil tindakan oleh pihak-pihak JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, PDRM dan hospital. Yang paling takut JKM ni dia hanya boleh interim, maksud dia boleh mengawal suami daripada mendekati isteri dalam lingkungan berapa kilometer. Itu hak JKM, ada undang-undang dia. Tapi yang paling takut PDRM, pada penal code. Kanun kesiasaan ni dia boleh ambil suami yang pukul isteri, misal kata. Dia boleh tahan 7 hari dan sebagainya. Ini yang paling ditakuti oleh si isteri bila buat report polis. Berdasarkan pengalaman saya lah, majoriti kes-kes ni si isteri tidak mau report polis. Itu hebatnya isteri sebenarnya. Okey, ini antaranya nah undang-undang berkaitan dengan darurat keganasan rumah tangga. Okey nah, tu yang takut yang bawah tu, penal code tu. Ni kalau buat report polis ya confirm suami akan diambil rehat sat dalam jerejak besi, confirm. Tapi nasihat saya kalau misal katalah berlaku kekerasan ni, isteri tolong first mai pejabat agama, mai kat kami report, kami akan siasat sikit, kami akan bawa pergi ke klinik kesihatan atau hospital untuk buat laporan kesihatan. Itu mesti kena buat. Mungkin sekarang ni saudari kata macam tak apalah, mungkin boleh kembali balik apa semua. Okey, tak apa. Tak semestinya report buat pemeriksaan kesihatan tu itu kita nak buat report polis, tak semestinya. Mungkin itu adalah bukti kod-kod berlaku nanti akan datang ni. Itu kesan dia sebenarnya.
Yang kami nak terima sekarang ni, kebanyakan si isteri just mai kat kami ya, tak nak pergi buat pemeriksaan kesihatan. Bila tak mau buat pemeriksaan kesihatan, bila masuk kes yang kedua sampai mereka nak bercerai, mahkamah akan minta mana laporan kesihatan yang bukti kamu dipukul dulu ni. Bila tidak ada tu, mahkamah akan buang kes. Itu yang kita tak nak. Nah, ni pakai isteri. Report polis tak apa, tak buat tak apa. Tapi report kesihatan tu mesti buat untuk simpanan kamu. Kalau timbul apa-apa nanti, insya-Allah kita mahkamah akan guna pakai. Ini runding cara yang video tadi ni, yang last tu. Ini runding cara. Di Pejabat Agama, kami tak panggil kaunseling kami just panggil runding cara. Sebab macam saya ni, saya ada BA, tapi BA saya pengurusan dan syariah. Tapi saya ada sijil kaunseling, bukan ijazah, sijil. Bila sijil saja, saya tak layak digelar sebagai kaunselor, tapi saya layak bergelar sebagai perunding cara. Itu maksud dia. Sebab itulah di Pejabat Agama kami tak sebut kaunselor. Kena faham yang tu. Ingat, pasangan yang bahagia adalah pasangan yang dapat menguruskan stres dan konflik dengan baik. Ambillah amalan kerohanian tadi itu. Yakinlah saudara, insya-Allah. Kemahiran menguruskan stres dan konflik dapat meningkatkan kefahaman tentang sifat manusia. Manusia itu apa dia? Tidak dapat lari daripada silap dan salah. Itulah manusia. Bila kita memahami sifat kita sesama kita, insya-Allah kita akan menjurus kepada redha Allah. Bila Allah redha kepada kita sebagai hamba dia, Allah akan sebut apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini janji Allah. Kita ni dalam keadaan yang redha dan diredai. Akhir kesudahan kita, destinasi kita ialah syurga Allah An-Na'im. Khalidina fiha, insya-Allah. Okey, saya rasa sekadar itu penyampaian saya pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dalam sejam setengah saya sampaikan bersama dengan saudara-saudari ini dapatlah dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kamu kelak sebagai suami isteri, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah adalah kekurangan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Suhaimi di atas perkongsian juga penerangan dan banyak juga tips dan amalan yang dikongsikan yang dapat kita semua saudara-saudari amalkan apabila dah menjelang ataupun dah menjejak kaki ke alam rumah tangga apabila bergelar suami isteri, dan juga sebelum berumah tangga seeloknya carilah ilmu agama sebaik mungkin supaya sekiranya berlaku masalah dalam rumah tangga dapat tanganinya dengan baik, dapat berduduk berbincang dengan baik tanpa berlaku darar ataupun orang kata apa pukul isteri, suami pukul isteri. Ada jugalah kes yang isteri pukul suami, tapi itu jarang-jarang lah. Tapi kebanyakannya kes yang banyak berlaku adalah suami memukul isteri atas ketidakpuas hati atas apa-apalah masalah yang berlaku. Tapi sekiranya agama, tunjang agama kuat, akidah kuat, insya-Allah rumah tangga tu dapat dipimpin dengan baik, segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi alhamdulillah untuk tengah hari ini kita telah selesai dalam tajuk pengurusan stres dan konflik. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan juga ada sedikit ilmu lah saudara-saudari dapat pada tengah hari ini. Alhamdulillah kita seterusnya kita terus kepada untuk berehat untuk tengah hari, solat, persiapan diri dan makan sebagainya. InsyaAllah